InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama bertemu pada malam ini. Yang dalam satu program kita, saya minta maaf yang terlewat sedikit sebab pada malam ini Allah izin masih lagi dalam perjalanan. Alhamdulillah baru sampai di tempat penginapan dan insyaAllah baru lepas siap-siapkanlah perkara-perkara yang kita nak buat. Dan Alhamdulillah pada hari ini, malam ni mungkin kita akan cuba melihat beberapa perkara sebagai sambungan daripada perbincangan kita yang lepas, dan kita akan cuba melihat beberapa perkara berkenaan dengan apa yang digambarkan sebagai ad-duhaima, fitnah ad-duhaima. Fitnah ad-duhaima ini adalah merupakan fitnah gelap gelita ataupun fitnah yang tidak dapat tidak orang akan terkena, semua akan terkena lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan dan kita sentiasa nak merasakan gembira lah dalam hati kita, tenang, gembira. Walaupun mungkin banyak ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita, sama ada ujian-ujian dalam bentuk fizikal ataupun bentuk mental, spiritual. Jadi kita ingin sama-sama cuba menjadikan segala yang berlaku dalam hidup kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu sebagai salah satu daripada bahan tarbiyah, kerana tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan tentu ada sifat Allah, sifat Tuhan yang Al-Latif. Al-Latif ni yang maha halus, yang maha halus dan yang maha bijaksana. Jadi kita nak kena rasai begitulah, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya dapati ada juga di kalangan kita ni yang bukan Islam yang mungkin bersama pada malam ini, dan juga ada di kalangan kita yang baru masuk Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan berbincang tentang sambungan kita sebut fitnah ad-duhaima tu. Saya bacakan sekali lagi hadis yang berkenaan fitnah duhaima itu, insya-Allah. Allah menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini maknanya hadis ini adalah hadis yang boleh kita jadikan sebagai hujjah, di mana pada hadis yang kita baca pada yang lepas, saya bacakan bahagian fitnah duhaima saja. Pada fitnah duhaima itu, yang mana Allah SWT melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ujian berkenaan fitnah ad-duhaima ini, itu fitnah yang gelap gelita. Fitnah yang gelap gelita ni fitnah yang maknanya
kita tak rasa pun itu sebagai satu fitnah. Terutamanya bagi mereka yang tidak ada kesedaran. Mereka yang tidak ada kesedaran. Mereka yang tidak ada apa yang kita gambarkan sebagai kita gambarkan sebagai mereka yang terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum kita mula, saya nak cuba memperingatkan diri kita lah tentang satu perkara yang penting, iaitu dalam usaha kita ingin sama-sama menghadapi, menjalani kehidupan kita di akhir zaman, kehidupan kita di mana sekarang ini semakin lama semakin hebat. Kita melihat di dalam sekejap ni ada satu calling ni dah tadi. Baik, jadi yang kita sama-sama faham, apabila kita berhadapan dengan segala fitnah, segala ujian, terutama di akhir zaman ni, semua tidak akan lari daripada qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada dan qadar ni maknanya sesuatu itu mesti ada kebaikan, sebab dia datang daripada Allah. Kalau yang baik, kita syukur, kita ambil pelajaran, kita syukur. Kalau yang mungkin pada kita pandangan kita tak baik, contohnya sesuatu yang menekan kita, mengancam kita, mengepung kita, menyakitkan kita, menyedihkan kita, jadi sesuatu yang kita rasa mungkin satu ujian tadi yang tak baiklah pada kita, maka hendaklah kita sabar. Dan kunci kesabaran tu ialah bila kita kena, nombor satu, kena put our trust in Allah. We have to put our trust, kita letakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Taala ni maknanya kita yakin bahawa Allah Taala lah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dia yang mengizinkan, dan kemudian bukan saja dia mengizinkan, tetapi dia juga melaksanakan qada dan qadar itu, mengizinkan dengan kuasanya yang maha agung tadi, mengizinkan qada qadar itu dalam keadaan bukan nak memberi mudarat kepada orang beriman. Jadi kunci dia ialah al-iman, yakin. Ya, sebab itulah bila kita berhadapan dengan masalah-masalah, nombor satu sekali, bila kita hadapan dengan masalah, kita kena yakin daripada Allah. Mesti kita yakin daripada Allah. Sebab itulah hakikat yang sebenar. Bila kita yakin daripada Allah, maka hati kita tenang. Kenapa tenang? Sebab kita tahu Allah ni maha bijaksana. Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha penyayang, maha pengasih. Tentulah dia tidak akan menzalimi kita macam mana manusia suka menzalimi kita atau menganiaya kita. So kita melihat dengan pandangan hati kita, pandangan iman kita, pandangan basirah kita, maka di situlah kekuatan bermula. Bila kita merasai bahawa setiap sesuatu itu daripada Allah, tak kira lah apa pun, maka pada masa itulah dengan baik sangka kita pada Allah tadi, kita akan ada kekuatan. Jadi apa pun ujiannya, hatta yang dinamakan ad-duhaimah, fitnah ad-duhaimah, fitnah yang gelap gelita, yang kita tak perasan, kita tak tahu, ataupun kita tak boleh terlepas daripadanya, maka fitnah itu, ujian itu pun daripada Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi bila dengan izin Allah ni, tak ada yang tak baik bagi orang beriman. Tetapi kalau kita terputus daripada Allah, maknanya berlaku sesuatu dalam hidup kita dan kemudian kita tak boleh hubungkan dengan kebijaksanaan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah ni maha halus, maha adil, maha bijaksana, Al-Hakim. Dan jadi bila kita terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berdepan dengan ujian-ujian yang susah tadi, maka kita akan menjadi orang yang kosong, tak ada tempat bergantung. Malahan kita akan jadi orang yang mungkin kita akan jadi stres sangat. Stres sangat. Kita akan jadi orang yang mungkin akan silap-silap putus asa. Putus asa langsung sebab tak ada tempat bergantung. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, semuanya dikepung. Nak tengok atas tak boleh pula, nak lari tak boleh atas, nak terbang macam mana kan, bawah pula ada bumi, nak turun macam mana contohnya, kiri kanan depan belakang semua dikepung. Macam mana nak buat ni? Jadi sebenarnya yang pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita kena hubungkan setiap yang berlaku dengan Allah. Dan bila kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu insya-Allah kita akan rasa ada kekuatan. Betul, ada seorang pemuda telah ditanya oleh gurunya ketika mereka berkumpul beramai-ramai di luar daripada sekolah bila tanya dengan dia apa pandangan kamu, apakah perkara yang paling membahagiakan kamu?
apakah perkara yang boleh menenangkan kamu, memberikan ketenangan pada kamu? Maka dia jawab apa? Dia kata, yang paling membahagiakan saya, memberi ketenangan pada saya apabila saya tahu segala yang berlaku, segala yang ada dalam kehidupan saya, sama ada yang saya suka, saya tak suka, ataupun yang baik, ataupun kita saya nampak buruk, semua itu daripada Allah. Bila kita tahu semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun fitnah yang datang itu fitnah yang hebat, sampai peringkat kita menangis, sampai peringkat kita rasa macam dah tak boleh buat apa dah, macam itu. Bila nama fitnah ni, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa dah. Maknanya nak usaha pun tak boleh, macam itu. Jadi bila sampai peringkat macam itu, maka hati kita yang mentauhidkan Allah tadi, meletakkan Allah sebagai sandaran kita, tempat kita bertawakal, bergantung, berharap, dengan yakin tadi, itulah ubat nombor satu. Jadi sebab tu kita cerita contoh yang berlaku di Palestin sekarang kan. Kita dengar berita tadi, yang saya lihat berita, ini berita biasalah, bukan berita yang kita dapat. Jadi kita lihat bagaimana Israel terus hentam, dia bantainya, dia bomnya tempat yang kita kata tempat pelarian, kamp pelarian, yang memang rakyat yang ada di sana tu pergi ke situ untuk menyelamatkan diri. Mereka bukan pejuang, mereka bukan yang melawan Israel, mereka rakyat biasa. Di Rafah dan sekitarnya ada beberapa tempat yang sempadan. Bukanlah kata mereka ni orang-orang yang nak lawan Israel ke apa, rakyat biasa, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya kan. Tiba-tiba Israel ni dia bom. Malahan bukan saja dia bom, dia tembak, menyebabkan hari ni saja kalau tak silap lebih kurang 9,000 mati ataupun 8,000 mati, dan total kematian ni jangkaan lebih daripada 100,000 sekarang. Lebih daripada 100,000 dah meninggal dunia di Palestin, dan tak ada tempat untuk berteduh, berlindung. Tak ada tempat. Maknanya tempat yang telah digazetkan, yang telah diisyaharkan sebagai kamp pelarian, bukan tempat askar, pun kena bom, kena tembak. Dan lebih hebat lagi, bagaimana senjata yang digunakan oleh Israel bukan hanya senjata berbentuk bom, berbentuk senjata-senjata yang membunuh, dari sudut kena habis mati, tapi senjata-senjata yang untuk mematahkan semangat mereka, mematahkan mental mereka, menjatuhkan mental mereka, mematahkan iman mereka. Iaitu dia telah menyerang Gaza ni, Palestin ni, saudara kita ni, dengan menghalang makanan masuk, menghalang bantuan perubatan masuk, menghalang bantuan-bantuan keperluan kemanusiaan masuk. Jadi bukan saja dengan bomnya, dengan senjata-senjata yang menakutkan, dengan bunyinya yang kuat, dengan kehebatan kita, letupan, kematian yang berdepan yang kita nampak. Begitu juga dengan kelaparan. Mereka diserang dengan kelaparan, diserang dengan kehausan, diserang dengan keadaan yang tidak ada bantuan perubatan. Contohnya baru tadi diberitakan kita, dia bom, dia tembak di kamp pelarian. Dan di kamp pelarian itu memang tak ada apa-apa. Tak ada. Kalau tuan-tuan dan puan pernah pergi ke kamp-kamp pelarian, kita akan dapati bahawa kamp pelarian yang ada tak ada apa. Tambahan sekarang hospital pun dah habis, ditembak. Jadi lebih kurang 70% daripada infrastruktur yang ada di Gaza habis. Dikatakan lebih daripada 70%. Bayangkan keadaan di sana. Dan kemudian lebih daripada 90,000, sehingga ada 100,000 lebih dah yang mati, yang hilang dan sebagainya. Dan inilah dikatakan sebagai satu serangan, keganasan yang dibuat oleh pihak Israel tadi, yang melampaui daripada mana-mana undang-undang dunia. Jadi Netanyahu dan melaksanakan satu kerja yang mana melangkaui mana-mana undang-undang. Sebutlah undang negara mana pun, malahan undang-undang di peringkat antarabangsa pun dia langgar. Tapi itulah kita kata, kepimpinan dunia hari ini seolah-olah bisu, pekak, bisu dan buta daripada melihat apa yang berlaku di sana. Jadi inilah kita gambarkan bagaimana mereka ni semua hanyalah berlakon saja, seolah-olahnya orang paling baik, paling kuat dalam kemanusiaan, paling kuat dalam bantuan-bantuan, diberi bantuan macam-macam. Tapi mereka tidak ada kekuatan untuk nak melawan Zionis Israel,
bersama dengan sekutunya. Nah, dari sini kita lihat, kalau kita tengok dalam bagi pihak orang Palestin pula, dengan kepungan, dengan letupan, dengan peluru yang datang siang, malam, pagi, petang, sampai peringkat mereka tulis nama kat tangan, anak-anak tu tulis nama kat tangan supaya kalau mati tahu siapa jenazah siapa, mayat siapa ni. Ditambah lagi dengan senjata, dihalangnya makanan, dihalangnya minuman, dihalangnya perubatan, bahan-bahan perubatan nak membantu yang cedera, dihalangnya pula keperluan asasi kemanusiaan. Bayangkan kalau kita wanita contohnya, kita perlukan kepada pad, kita perlukan kepada semua keperluan asasi, tak ada. Tak ada. Kita bayangkan kita tak ada keperluan tu, tak ada. Bayangkan dengan anak-anak baby pula yang berhadapan dengan suasana macam itu. Dengan ibunya lapar dan haus, dengan bapaknya pula pun lapar dan haus, sakit dan mungkin cedera. Jadi di situlah kita lihat apakah yang ada pada sahabat-sahabat kita, saudara kita di sana, dengan keadaan intensity dan kekuatan serangan-serangan yang dibuat tadi. Yang ada pada mereka hanyalah Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat mereka bergantung, tempat mereka berharap, tempat mereka bertawakal padanya. Tak ada yang lain. Yang lain semua tak ada. Nak harapkan kepada siapa? United Nations yang katanya menjadi pemerintah dunia yang terbaik. Seorang askar pun tak dibenarkan masuk sampai sekarang. Askar Malaysia, askar dari Indonesia, di kalangan orang-orang negara-negara orang Islam yang ada, yang nak membantu, dah ada dekat Lebanon, sebagainya dekat Mesir, sebagainya di Jordan dan sebagainya. Mereka dah tunggu nak bantu, masuk bantu, tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Suara okey ke? InsyaAllah tuan tu komen sikit, suara okey ke sekarang ni? Tempat lain okey ke? Asyik kata tidak terputus-putus. Jadi saya pakailah ni. Jadi inilah perkara yang sedang berlaku, yang mana perkara itu telah menyebabkan mereka bergantung. Jadi kita pun macam tu juga. Akan sampai pada kita apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, apa yang kita nampak berlaku di West Bank, tebing barat, begitu juga apa yang berlaku di Al-Aqsa sekitarnya. Maka perkara yang berlaku di sana akan sampai datang pada kita juga. Tapi mungkin bentuknya berbeza. Tapi tekanannya spiritual, hati kita, pemikiran kita dan kita punya fizikal kita akan ditekan macam itu. Sebab itulah sebagai permulaan mukadimah kita bincang tentang fitnah Ad-Duhaimah ini. Ad-Duhaimah ini, maka kita akan dapati bahawa apakah sebenarnya fitnah Ad-Duhaimah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita pada hari ini yang berhadapan dengan realiti semasa. Maka kita boleh menyatakan bahawa fitnah Ad-Duhaimah ini ialah sistem pemerintahan Al-Masih Dajjal yang menguasai sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Yang ada di dunia. Yang mungkin namanya autokrasi, yang mungkin namanya demokrasi, yang mungkin namanya apa sajalah. Nak sebut tentang kepimpinan dunia ni. Jadi, nama apa pun, kepimpinan itu, hakikat di belakangnya itu adalah kepimpinan mulkan jabarian. Kepimpinan mulkan jabarian. Kepimpinan yang memaksa. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Mengajar kita, mendidik kita supaya kita melatih daripada hari ini, daripada malam ni. Kita nak kena merasai satu perkara, bahawa tidak ada sesuatu pun sebenarnya yang maha berkuasa, yang lebih berhak untuk kita sembah, lebih berhak untuk kita bergantung padanya, berharap padanya dengan sepenuh keyakinan 100% bahawa hanya Allah sahaja. Inilah yang digambarkan bila kita sebut tentang fitnah Ad-Duhaimah, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ujian di akhir zaman, yang mana ujian itu akan menampar dengan tamparan yang keras kepada seluruh umat. Tidak membiarkan seorang pun daripada umat ini kecuali akan ditampar. Akan ditampar. Tidak akan seorang terlepas.
Tidak akan seorang terlepas, semua kena. Jadi kalau kita belum kena hari ini, janganlah kita rasa, oh itu Palestin, oh itu dekat Gaza, oh itu dekat Asqalan, itu dekat tebing barat. Okey, kita kat sini okey, kat sana tu lain tak okey. Jangan. Kerana kita tak tahu dalam masa beberapa ketika ini mungkin kita akan berhadapan. Sebab itulah kita nak sebut kat sini, antara perkara-perkara yang dirancang oleh mereka yang memusuhi Allah, memusuhi Islam ini, ialah kita akan ditampar dengan tamparan yang keras. Sekarang ni pun dah ada satu pertandingan tampar menampar. Tampar menampar. Sampai bila tampar kuat tu sampai pengsan. Saya tengok tu ada satu viral video tu, kan, dia tampar orang tu sampai pengsan. Sekali tampar pengsan terus. Baik, jadi sebut kat sini, pada hakikatnya fitnah Ad-Duhaimah itu adalah merupakan fitnah yang kita ada orang ganggu ni. Dia nak matikan kita punya siaran ni. Iaitu fitnah dalam bentuk peperangan. Peperangan, dan peperangan ni bukan antara Israel dengan Palestin. Tapi peperangan itu sebenarnya ialah peperangan di antara al-iman wal kufur. Orang yang yakin dengan Allah dengan orang yang kufur pada Allah. Peperangan di antara al-Islam dengan musuh Islam. Peperangan di antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi kita kena tengok yang ini. Kalau kita berasa yang ini, maka kita pun kena. Mungkin level kita di Malaysia, di Singapura, di Indonesia dan sebagainya tidak sehebat level yang ada berlaku di Al-Ardul Muqaddasah, iaitu di Palestin. Jadi mungkin level kita kurang sikit. Tapi level yang kurang tu kan, dia sesuai dengan kita, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah di sini saya ingin menyatakan bahawa perang ini akan Ad-Duhaimah itu sama ada yang namanya peperangan ataupun sistem politik atau sistem apa sahaja, ekonomi dan sebagainya, maka sebenarnya dia adalah suatu fitnah yang digambarkan sebagai oleh Rasulullah SAW al-mulkan jabarian, pemerintahan yang menjajah, diktator, iaitu istilah dalam bahasa orang putih yang kita dengar, yang kita kaji ialah total control, totalitarian. Totalitarian. Jadi totalitarian ni maknanya mereka akan mengawal, memantau, menguasai seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh aspek. Seluruh aspek, semua sekali. Kita tak boleh lepas lah, tak boleh lari. Kita kata, oh tak apalah, saya tak nak ambil sistem, tak nak guna sistem ekonomi liberal kapitalis. Oh, saya tak nak guna sistem secular, education yang secular. Saya nak buat sekolah saya sendiri, sekolah agama integrasi. Oh, saya nak guna sistem dinar dan dirham. Saya nak guna sistem pendidikan Islam. Saya nak menggunakan sistem masyarakat sosial Islam, bukannya society yang tidak Islam. Kita kata kita nak buat. Tetapi dalam keadaan yang mereka rancang, walaupun kita kata kita nak buat semua ni Islamik, semua Islamik. Saya nak buat perkampungan Islam. Saya nak buat satu sistem perbankan Islam, pendidikan Islam. Tetapi tetap kita akan dikontrol dan dikuasai. Sebab tu saya saya tunjuk dah dalam presentation yang pernah saya buat dalam program-program ni, bagaimana mereka mengkontrol semua aspek. Nombor satu, aspek politik. Dia kontrol politik. Sebab tu dalam hadis yang saya baca beberapa presentation, beberapa perbincangan yang lepas, bagaimana Nabi menyatakan bahawa akan sampai satu waktu kamu akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang mana pemimpin itulah pemimpin yang engkar, dan siapa yang bersama dengan mereka maka mereka akan hanyut dan sesat. Siapa yang melawan mereka, pemimpin yang jahat tadi, maka dia akan menjadi orang yang dikejar, yang dihentam dan sebagainya. Jadi hadis ni Nabi dah sebut dah. Dan begitu juga maknanya zaman kita hari ni, pemimpin-pemimpin ni kita tengok kan, majoritinya kalau yang terlibat dengan kepimpinan dunia, hampir 90% ke atas pemimpin dunia telah berbai'ah, telah berjanji setia dengan the secret society. Ini bukan saya cakap, ini disebut oleh presiden kepada NGO sedunia di bawah United Nations. Saya tak ingat nama dia, tapi data itu saja. Dia kata semua mereka
yang ingin yang berkhidmat untuk kepimpinan dunia, platform United Nations dan sebagainya, mesti mereka telah berjanji setia. Saya ada dia punya nama dia, saya tak ingat presiden tu, dia sebut dalam satu ucapan dia nak tunjuk ucapan tu apa maknanya. Dia kata maknanya kita ni semua samalah macam itu, kita ni semua baguslah, sama-sama lah. Jadi semua dah berjanji sekian. Tapi sebenarnya maksudnya ialah berjanji dengan secret society di behind the scene. Itulah disebut sebagai yang tak nampak ni iblis lah. Iblis. Baik. Ya, sebab itulah di sini sistem pemerintahannya dikuasai politik atas nama political stability ataupun good governance contohnya. Tenteranya pun dikuasai, NGO, anak-anaknya pun masa depan pun dikuasai. Dari sudut kehidupan monetary, kehidupan ekonomi, kita kata keuangan, finance, aspek-aspek perniagaan dan sebagainya dikuasai. Dipanggil, dia akan jadi sebagai satu one world monetary system. Begitu dari sudut sustainability life, dari sudut undang-undang yang berkenaan dengan bencana alam, berkenaan dengan kelestarian alam sekitar dan sebagainya pun dia kuasai. Dari sudut agama pun akan dikuasai, one world religion akan dikuasai. Jadi semua tu, semua yang mereka kuasai itu, dia akan jadi sebagai dipanggil totalitarian. Data-data semua saya ada lah. Saya memang buat kajian ni lebih daripada 30 tahun lebih 30 tahun. Semua data dia dan kita boleh tunjuk sebenarnya. Jadi kita nak sebut kat sini, apabila kita berhadapan dengan kemuncak fitnah tadi, sampai peringkat kita bergerak kanan pun luka, kiri luka, depan belakang semua pakat cedera belaka. Kenapa? Mereka menguasai. Maka pada masa itulah kita akan dapati dengan kesusahan bencana alamnya, makanannya, kelaparannya, peperangannya dan sebagainya. Maka di situlah kita lihat kita akan kena terpaksa intensifkan, benar-benar sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Sebab Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kita, melainkan kita telah sampai kepada satu kemuncak yang digambarkan sebagai kemuncak kepada peperangan tadi, kemuncak kepada fitnah tadi. Sebab itulah digambarkan oleh para ulama kita bagaimana pada masa kemunculan kemenangan umat itu, Al-Mahdi contohnya, Imamul Mahdi, pemimpin manusia yang mendapat hidayah tadi, ataupun Al-Mahdiyin, iaitu golongan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala pada masa bangkitnya umat Islam. Umat Islam akan bangkit, bukan saja bangkit sebab dia nak bangkit, tapi memang terpaksa bangkit. Yang beriman ni terpaksa bangkit. Maka ketika itulah suasana, situasi dunia dalam puncak kekacauan, puncak kerosakan. Jadi kerosakannya memuncak, kekacauannya memuncak dalam dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap aspek bidang kehidupan yang ada pada dunia ini. Sama ada meliputi politik, meliputi ekonomi, sosial, bahkan geografi, alam sekitar, dalam undang-undang kesihatan, semua sekali. Sebab itulah kita lihat kita digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kemuncaknya itu akan sampai peringkat kita ni berhadapan dengan kesusahan yang memuncak tadi, sehingga kita terpaksa bangkit. Jadi Allah menyediakan keadaan itu sehingga umat Islam yang beriman ni nak selamatkan nyawanya, nak selamatkan akidahnya, yang paling penting nak selamatkan akidah, nak menyelamatkan akidahnya, nak menyelamatkan nyawanya, nak menyelamatkan keluarganya, nak menyelamatkan negaranya, nak selamat semua, ekonominya, kepimpinannya, semua sekali. Maka pada masa itu mereka nak tak nak kena bangkit. Bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini menunjukkan kepada kita sedang menuju ke arah situ. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Ini hadis yang sahih menggambarkan kepada kita tentang kemuncak tadi. Kemuncak. Jadi sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, dalam tempoh waktu 3 tahun yang sangat susah, sangat sulit, salasa sanawatin syidadin yusibun nas fiha. Jadi akan berlaku, Nabi gambarkan 3 tahun sebelum keluar Dajjal.
kita dah akan berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan. Contoh kita boleh tengok hari ini contoh. Berlakunya baru satu je. Contohnya berlaku pandemik ataupun pandemik 2019, berlaku outbreak wabak di Wuhan. 2019 bulan Disember kes pertama, kemudian bergerak sampai ke bulan Mac kalau tak silap 2020, and pandemik diisytiharkan. Kemudian bergerak kita tengok ketika pandemik tu, ni baru satu je, kesihatan. Ni baru satu, PKP kesihatan. Itu pun kita dah rasa susah. Banyak orang hilang kerja, banyak orang telah menjadi muflis, bankrupt. Banyak orang pula yang mati. 2022 ramai mati pula contohnya. Jadi kita lihat kan, pada waktu itu susah kita fikir susah dah itu. Nak keluar susah, nak berjalan susah, nak pergi mana susah. Itu satu je, kesihatan. Baru PKP kesihatan. Bayangkan sekiranya PKP kesihatan bercampur dengan PKP bencana alam. Kemudian PKP ekonomi. PKP ekonomi sampai kita tak terpaksa mengambil UBI, Universal Basic Income. Terpaksa ambil. Kenapa? Dia bagi. Kita tak ada income dah. Nak makan pun tak ada. Contohlah. PKP ekonomi, PKP kesihatan. Kawalan dari sudut pergerakan bencana alam. Jadi itu tak termasuk lagi yang lain-lain. Maka di sini kita lihat bila bergabung semua sekali. Dengan perang pula, kena pula ad-dukhan. Dukhan akan datang juga, insyaAllah. Jadi sebab sini, maka kata Nabi, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal itu, wa inna qabla khurujid Dajjal, wa inna qabla khurujil Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal itu, salasa sanawat, 3 tahun sebelumnya, waktu itu sangat sulit. Nabi menggambarkan syidadin yusibun nas fiha. Jadi dia akan berlaku satu tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu kan yusibun nas fiha ju'un syadid. Akan ada kelaparan, kebuluran yang melampau, jadi kalau kita tengok dah berlaku tak? Dah berlaku dah ni. Dekat Gaza dah berlaku dah. Kebuluran yang melampau. Dekat Afrika. Minasyaitanirrajim, ya Allah. Ada orang kacau Ada orang kacau. Jadi dah berlaku dah. Digambarkan dari sudut kelaparan. Nabi sebut macam ni, Al-ju'un syadid. Kebuluran yang melampau. Kemudian Allah uji pula. Dengan apa? Dengan perintah Allah. Ya'murullahu as-sama' fis sanatin ula. Allah perintah pula pada langit pada tahun pertama itu untuk menahan 1/3 hujan pula tak turun. Ataupun kalau hujan turun dalam keadaan yang tercemar contohnya. Dan memerintahkan bumi pula menahan 1/3 tanamannya. 1/3 tanaman akan rosak. Ini tahun yang ketiga. Sebelum Dajjal keluar kan. Jadi nak sebut kat sini, kita pun tahu hadis ni kan, tahun kedua 2/3 dan sebagainya, tahun yang kedua sampai ke akhir, maka sampailah manusia itu kata apa? Dia kata apa? Kata Rasulullah, sampailah peringkat manusia itu yang tidak akan dapat makan dan minum, tak cukup semua. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana makanan mereka fi zalika zaman, pada masa itu? Qala, jadi Nabi kata apa? Makanan apa makanan orang Islam tadi? At-tahlilun wat takbirun wat tasbih wat tahmid. Jadi Allah kata, Nabi kata apa? Pada masa itu tahlilnya, takbirnya, tasbihnya, tahmidnya, itulah yang digambarkan sebagai makanan mereka. Sampai peringkat macam tu. Ya, sebab tu hari ini sebenarnya kita akan berhadapan dengan suasana yang susah, yang baik, dan kita dah pun melihat akan perkara itu, dan kita nak sebut kat sini bagaimana contohnya yang sedang berlaku menuju kepadanya ni. Contohnya apa yang digambarkan pada hari ini telah pun diisytiharkan, iaitu sistem integrasi maklumat pengkalan data yang disebut PADU. Kalau di Malaysia lah disebut PADU, dan PADU ni bukan digital ID disebut baru-baru ni. PADU bukan digital ID, dia kata.
Jadi padu ni tempat untuk kumpulkan semua maklumat-maklumat manusia yang ada centralized, berpusat. Jadi kalau dulu maklumat bank pegang. Jadi bila bank pegang, kalau pihak kerajaan, agensi kerajaan yang korup, tak semua korup, saya cakap agensi kerajaan yang korup, tak semua, no? Jangan kita salah tanggap pula. Jadi yang korup nak gunakan maklumat bank, dia tak boleh guna kita punya kewangan tadi, sebab dipegang oleh orang bank. Orang bank ni pula dia ada dia punya SOP dia, nak jaga maklumat bank tadi, nak keluar duit, nak masuk duit, nak pastikan security dan sebagainya. Bayangkan orang yang bukan ahli bank, orang yang bukan daripada kalangan apa yang digambarkan sebagai orang yang betul-betul menjaga maklumat-maklumat keuangan tadi, kan, yang personal privacy tadi, tentulah dia tak kisah. Dia tahu, macam saya sebut tadi lah, bagaimana dia ni tukang jaga kita punya maklumat. Dia tengok satu orang ni, katakan dia kaya, sampai 300 juta dia punya, katakanlah 300 juta ke 100 juta ke dia punya duit dia contohnya, kan. Dia cakap kat orang dan sebagainya, boleh jadi satu yang cukup. Dia kata si A ni dia ada 100 juta ringgit, contoh 100 juta rentas, katakan, kan. Jadi cukup dengan tu, datang orang yang dalam keadaan susah ni, menderita sebab makanan ni, datang colik anak dia. Kenapa? Dia tahu dia ada 100 juta, colik anak dia. Contoh. Ataupun baru-baru ni kita dengar dalam satu saya tengok dalam keratan akhbar menggambarkan bagaimana pihak polis telah mengesan satu kumpulan manusia yang telah boleh mengambil data-data daripada kita kata digital yang dikumpulkan tu melalui aplikasi dark web. Dark web pun boleh curi juga. Jadi kita lihat hari ni, ini padu ni hari ni ialah satu kompilasi kita sebut sebagai data-data yang centralized, berpusat. Dan bila dia berpusat, maka senanglah nak dapat semua kat situ, satu tempat je. Nak hack senang kat situ je lah, contoh. Baik, jadi walaupun dia kata semua ini bukan digital ID, ini semua bukan digital ID, ini semua kami nak kumpulkan data, tapi apa guna dia kumpulkan data kalau dia tidak akan gunakan untuk digital ID? Jadi inilah yang kita gambarkan perkara yang akan berlaku, dan saya telah pun terangkan tadi. Baik, jadi sebenarnya ada banyak perkara yang kita sebut tadi. Fitnah tadi dia akan pergi kepada satu peringkat, dan salah satu daripada perkara yang digunakan itu ialah dengan menggunakan apa yang kita gambarkan sebagai digital ID. Dan digital ID ni sebenarnya adalah kebaikannya, bukan tak ada. Contohnya, kita lebih mudah, easier to access, senang untuk nak kita access lah. Digital ID system ni akan menyebabkan kita boleh secara efisien untuk nak transform apa-apa sahaja perkara yang berkaitan dengan kita punya data-data tadi. Nak bawa sana, nak beli barang, tak payah bawa macam apa kan, bawa ID kita saja ataupun bawa chip saja contohnya. Jadi memanglah ada dia punya pros dia, benda-benda yang kita kata sebagai perkara-perkara yang penting, yang baik sebagainya. Tetapi pada masa yang sama ada juga perkara-perkara yang cons, yang tersembunyi, yang digambarkan sebagai perkara yang patut kita pertimbangkan. Dan sebagaimana yang saya sebut pada lepas, saya bukannya nak pergi dalam sangat, sebab kita akan bincang secara khusus digital ID ni. InsyaAllah kita akan buat satu apa ni kita kata pamphlet. Kita akan tulis satu-satu, kita akan sebarkan kepada tuan-tuan perempuan supaya melihat tentang ni, supaya tuan boleh berfikirlah. Kalau saya cakap macam ini, kita tak nampak sangat. Bila kita tulis tu, kita boleh fikir kan, dalam bahasa kita lah, sebab sekarang ni banyak dalam bahasa Inggeris. Saya sebut kat sini bagaimana apabila berlakunya digital ID itu secara umum lah kita gambar kat sini, maka berarti semua data-data kita itu akan duduk di bawah satu pusat centralized, yang mana pada masa itu akan dikuasai oleh government. Dan yang kita bimbang ni ialah government sendiri pun hari ni tak boleh nak ada kemudahan, kita kata kekuatan dan kewibawaan untuk nak menjaga data-data tersebut. Jadi kita kata banyaklah benda-benda, contohnya data-data yang kita dapati banyak hilang. Perkeso pun kita tengok ada gangguan hackers, bank pun sendiri pun ada gangguan hackers. Jadi banyak benda lah. Jadi bayangkan semua kumpul kat situ dan semuanya berada di dalam satu sistem yang kalau sekiranya berlaku apa-apa,
maka akan berlakulah satu kerosakan demi kerosakan. Jadi apa yang saya nak gambarkan kat sini, daripada apa yang telah kita lihat daripada kita kata digital ID yang ada pada masa itu, yang pada masa sebelum ini, seperti yang telah digambarkan dalam banyak. Saya ada satu mungkin kita akan translate insya-Allah lah. Artikel ni berkenaan dengan digital ID yang telah dibuat oleh pihak antarabangsa lah. Berkenaan dengan apa kita kata kebaikannya dan sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana dia akan membina satu perkara yang mana dia akan membentuk masa depan dunia. Digambarkan gitulah. Shaping the future of the government. Shaping the future of the government ni maknanya everything from education, job, daripada pendidikan, jobs, kerja, social interaction, bagaimana kita berhubung antara satu sama lain, semuanya akan ditukar kepada digital. Dan di sinilah akan menjadi satu sistem order baru dunia, satu sistem order baru dunia. Dan sistem order baru dunia inilah akan menyebabkan kita semua ni akan dikawal secara ketat. Tidak ada satu sen pun pergerakan duit contohnya melainkan dia tahu. Semua dia tahu. Dan dia akan pergi sampai ke peringkat internasional. IMF sekarang ni pun IMF dah ada dah kat negara kita dan sampailah kepada peringkat ke antarabangsa insya-Allah. Balik jadi saya nak sebut kat sini, dan the ultimate control digambarkan oleh Dr. Pippa Malmgren ni ialah antara penasihat kepada World Economic Forum. Dia kata a digital and structure infrastructure adalah merupakan satu cara dunia akan nak menguasai semua manusia. Dan dia kata the ultimate control, inilah cara ultimate control, cara maknanya satu control, satu totalitarian control tu bukan negara lagi. Dia bukan kontrol negara. Sekarang ni dia kontrol negara dah. Dia kontrol pemimpin siapa pun jadi PM, siapa pun jadi Perdana Menteri, Presiden ke, dia nak sign tu, ada orang belakang yang tukang bagi arahan. Saya ada bukti-buktinya tu. Maknanya saya nak cakap ni adalah kan. Takkanlah ada orang cakap pada dalam satu komen di FB, dia kata takkanlah bodoh sangat Perdana Menteri, takkanlah bodoh sangat Yang di-Pertuan Agong, takkanlah bodoh sangat Majlis Raja-Raja nak membenarkan sesuatu yang membahayakan negara. Jadi saya tak kata Perdana Menteri bodoh, saya tak kata Agong dan Majlis Raja bodoh, tak, bukan. Mereka pandai, cerdik, mereka pandai dan mereka cerdik. Tetapi yang menjadi masalahnya ada di kalangan tenaga-tenaga, tangan-tangan yang tersembunyi, hidden hand, hidden agenda, yang somehow menyebabkan mereka terpaksa follow, terpaksa ikut. Ini antara perkara-perkara yang digambarkan oleh Dr. Pippa Malmgren di dalam World Government Summit. Dalam World Government Summit yang telah dibuat di Dubai pada 29 hingga 30 Mac tahun 2022. Dia kata apa? Mereka akan membentuk the financial system, nak menguasai. Jadi negara-negara ni yang kita kata pemimpin ni dia dah kontrol dah. Dah kontrol lah. Joe Biden dengan Trump. Siapa yang nak jadi presiden? Mereka yang ikut lobby paling besar, lobby Yahudi lah, lobby Israel lah. Paling besar kan, contoh. Jadi begitu juga tempat-tempat kita. Jadi dia kata, kita tengok sini bahawa kepimpinan dunia dia dah cocok dah hidung, cocok hidung lah. Tak berani nak lawan. Minta saya contoh. Saya bagi satu contoh. Perlembagaan negara Malaysia. Kita meletakkan perlembagaan negara Malaysia ini sebagai satu yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi sekali. Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan, siapakah sebenarnya yang menandatangani perlembagaan negara Malaysia? Contoh. Jadi kita akan lihat yang menandatangani perlembagaan negara Malaysia ada dua pihak. Yang pertama, Majlis Raja-Raja, yang digambarkan sebagai pemilik kepada tanah yang ada di sini. Majlis Raja-Raja. Ini yang jadi pemimpin kita lah. Sultan-sultan dan sebagainya. Yang kedua, yang menandatangani perlembagaan negara Malaysia ni, yang menentukan kita ni merdeka tak merdeka. Sebelum merdeka Malaysia, perlembagaan ni telah ditulis dulu dan disetujui oleh dua pihak yang besar, iaitu Majlis Raja-Raja. Yang kedua ialah Kerajaan British.
Kerajaan British. Yang menjajah Malaysia ni British. Pada masa itu, kalau yang menjajah Belanda ni, menjajah Indonesia ni Belanda contoh. Jadi sekiranya Majlis Raja-Raja nak tukar negara Malaysia ni sebagai negara bukan saja agama Islam sebagai agama rasmi, nak tukar kepada negara Islam, maka bukan sahaja dia kena setuju saja, tetapi kan Britain juga mesti setuju. Britain mesti setuju nak ubah. Kalau tidak, dia boleh tarik balik kemerdekaan tu. Ni kita kata, kalau betul-betul nak buat, kena berani. Maksudnya Majlis Raja-Raja kena berani. Begitu juga dengan Parlimen, kena berani. Kita kata kita dah merdeka, kita bebas daripada mana-mana penjajah. Maka hari ini kita nak tentukan hala tuju negara kita. Kita nak ubah perlembagaan negara mengikut kepentingan negara kita, agama kita, bangsa yang ada dalam Malaysia ni. Tak kira lah bangsa apa, Melayu ke, Cina ke, India, semua pakat-pakat duduk sini belaka. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita nak ubah ikut kita punya acuan. Boleh tak? By law tak boleh. Kenapa? Kerana mesti ada persetujuan dari British. British yang bagi syarat merdeka mesti terima perlembagaan ni. Maka di sinilah kita lihat dah ada satu perkara yang kita kata susah kita nak ubah lah, dari sudut tu. Boleh ubah sikit, boleh lah, kecil-kecil, okey, tak apa. Jadi sekarang ni apabila datang kepada digital infrastruktur yang mana dia meliputi semua aspek, terutamanya digital currency. Maknanya bukan saja sebelum ni telah dikontrol sudut kepimpinan dunia tadi, bila masuk kepada digital currency, keuangan yang datang daripada digital, yang mereka kontrol digital itu. Maka di sinilah kata Dr. Pippa Malmgren, dia kata apa? Inilah merupakan kita the ultimate control. The ultimate control on a global basis by a one world government. Ni bukan saya cakap ni. Ni Dr. Pippa Malmgren sebut, ni penasihat kepada World Economic Forum, WEF. Seorang pakar bahagian ekonomi dan pakar bahagian sosial. Dia kata apa? Bila digital currency itu berjalan, dan mana digital currency ni akan bergantung kepada bank negara. Bank negara akan bergantung kepada bank dunia dan IMF dan sebagainya, international level kan. Jadi apabila digital currency ni telah berjalan infrastrukturnya itu, maka itulah cara disebut the ultimate control on the global, seluruh dunia, base kepada one world government. Dia disebut macam tu. Dia sendiri, ni bukan konspirasi, ni bukan pakatan jahat, ni disebut. Tak percaya, pergilah dengar dia cakap dekat World Government Summit yang telah berlaku di Dubai pada 29 sehingga 30 Mac 2022. Dia sebut. Jadi maknanya bila disebut begitu, apa maksud dia? Disebut ultimate control. Maksudnya ultimate control ni ialah dia boleh kontrol government dan dia boleh kontrol setiap individu di dalam government, dalam negara tersebut. Dan bila dikata dia boleh kontrol, bukan saja dia boleh kontrol kerajaan, dia boleh kontrol individu, termasuk dia boleh kontrol raja-raja, termasuk dia boleh kontrol majlis raja-raja, termasuk dia boleh kontrol Yang di-Pertuan Agong, termasuk dia boleh kontrol Perdana Menteri, termasuk dia boleh kontrol RGP, Panglima Angkatan Tentera, semua dikontrol belaka. Kenapa? Apabila digital currency ini dikuasai oleh mereka, maka mereka boleh nak membuat sesuatu. Kalau dia nak, contoh, saya bagi satu contoh simple aja, senang kita fikir. Katalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang bakal ni contohnya Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Jadi Sultan Ibrahim insya-Allah kita tahu mempunyai kekayaan yang hebat dengan simpanan-simpanan emasnya dan sebagainya. Ini memang kita tahulah sultan-sultan ni antara sultan yang hebat ni Sultan Johor, insya-Allah. Saya pun tahulah. Saya pun orang Johor, saya pun suka dengan Sultan Johor. Kekayaannya tu. Bayangkan, katakanlah Baginda mempunyai kekayaan sampai zillion, bukan trilion lagi, zillion emas, bullion ke apa. Malahan saya amat menyokong kalau tuanku Sultan Johor mahu menukar ringgit Malaysia kepada bullion Johor, bagus sangat.
bullion Johor tukar kepada duit emas. Dinar bagus sangat. Tapi nak kena melawan arus lah. Baik. Jadi katakanlah kan, tuanku Sultan Johor yang saya rasa yang paling kaya lah antara sultan-sultan yang ada, paling kaya lah katakan, mempunyai zillion gram emas, banyak emas. Tiba-tiba apabila berlakunya digital currency, maka semua emas tu boleh dipaksa tukar dalam bentuk digital. Kalau dia kata apa? Dia kata 1,000 ataupun 100 ataupun 1 kilo emas, 1 kilogram emas kan kena tukar, kena bagi kepada bank negara Malaysia ataupun kepada bank dunia pegang emas tu, tukar kepada digital, maka 1 kilo bersamaan dengan apa digambarkan, katakanlah 1 kilo sama dengan 1,000,000 rentas. 1,000,000 rentas ni ringgit Malaysia. Maka semua emas tadi kan akan dikenakan sebagai kata dipegang oleh bank atau dipegang oleh siapa-siapalah yang dia nak suruh pegang, semua kena tukar kepada digital. Jadi digital ni apa? Digital ni apa yang ada harga kat digital tu? Tak ada harga, kosong. Kita kena tipu je. Tapi ini cara dia nak kontrol. Jadi kontrol tu bukan lagi di peringkat negara, kontrol di peringkat individu. Semua kena. Kita boleh tunjuk dia punya fakta-fakta, kita boleh tunjuk. Tapi nak sebut kat sini, apabila sampai tu yang digambarkan oleh Dr. Pippa Malmgren, bagaimana inilah sebut the ultimate control. The ultimate control on a global basis. Semua sekali. Ultimate maknanya bukan hanya negara dikontrol, pemimpin dikontrol, rakyat, setiap rakyat dikontrol, setiap manusia, setiap individu dikontrol. Kenapa? Dia pegang duit, dia pegang emas. Dia boleh kata, kami boleh bagi kepada Malaysia ada hutang berapa? Katalah Malaysia ada hutang 3 trilion. Katalah Malaysia ada hutang 3 trilion US dollar. Katalah, sekarang guna US dollar lagi. Dia boleh bagi, kami bagi 3 trilion US dollar sebagai membayar semua hutang. Malahan kami bagi 5 trilion. Maknanya ada 2 trilion lebih. 3 trilion bayar hutang, 2 trilion lebih dia bagi. Tapi semua duit dalam bentuk digital. Bukan dalam bentuk emas. Bukan dalam bentuk perak, silver ataupun gold. Bukan. Dalam bentuk digital. Dia tulis je. Lepas tu nak bagi, dia buatlah dia punya manipulasi dia. Baik. Jadi sinilah kita lihat. Ini bermakna ad-duhaimah itu, fitnah ad-duhaimah ini semua orang kena tampar ni. Kena tampar, setiap seorang kena, kata Rasulullah SAW. Inilah fitnah apabila mereka telah ultimate tadi, mereka telah membentuk digital infrastructure. Infrastruktur digital yang mana di dalamnya ada digital currency, termasuklah bila kena ada digital currency mesti ada digital ID. Mesti ada digital ID. Dan bila ada digital ID, mesti ada digital biometrics dan sebagainya, iaitu data kita, digital data yang kita semua akan terlibat. Jadi sebab itu nak digambarkan kat sini bagaimana keadaan yang akan berlaku, dan inilah sebenarnya ad-duhaimah, iaitu tamparan, semua kena. Kalau dulu sebelum ni kita kata sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi ni ada orang yang tak nak duduk dalam sistem demokrasi, dia boleh ikut autokrasi ataupun dia boleh ikut sistem komunis, sosialis dan sebagainya. Dia terlepas juga. Dia bukan sistem demokrasi je, tapi seluruh sistem ghairal Islam, seluruh sistem yang bukan Islam. Yang mana sistem itu sampai peringkat sekarang ni ultimate dia adalah digital infrastructure, termasuklah digital currency, termasuklah digital ID. Dia akan kontrol kita. Saya bagi satu contoh simple kita fikir. Bila dia dah memegang digital currency tadi, maka pada masa itu setiap pergerakan duit kita, sama ada 1 sen ataupun sampai ke 1,000,000 sen contohnya, semua dia akan mengetahui. Dan contohlah dia kata, ini geng-geng ni geng-geng PPIM ni geng-geng orang NGO yang menentang kepada global ni contohnya, maka kita kena sekat dia, maka tiba-tiba dia freeze kan duit kita. Digital dia boleh freeze, satu tangan button. Nur Azman freeze, freeze, habis. Nak beli minyak pun tak boleh dah. Kita boleh bayang tak? Duit ada, tapi tak boleh beli minyak, tak boleh beli makanan. Boleh bayang, duit ada.
Saya ingat tuan-tuan mungkin tak terfikir, saya ajak fikir. Kita ada duit dalam bank, akaun apa, katalah CIMB, Maybank, tak kira. Kita ada debit card. Debit ni maknanya duit tu ada, bukan kredit. Debit, memang duit ada. Kan, tiba-tiba kita nak pergi beli minyak dekat stesen minyak, mana-mana lah stesen minyak yang ada, tiba-tiba semua stesen minyak down. Semua sistem nak beli, nak guna credit card, debit card, down. Boleh beli tak minyak? Boleh beli tak minyak? Dia cakap, tuan, kita kan dah selalu ni, boleh tak? Saya nak minta RM100 je, 100 rentas je untuk beli minyak. Nak bagi tak untuk apa ni, saya minyak dekat kita? Tak bagi dah. Minta maaf lah, sistem down. Sistem down, tak boleh. Jadi boleh tak saya bayar duit RM100 dulu, duit RM100 yang dah tak guna dah? Tak boleh, minta maaf. Jadi boleh tak kita beli minyak tadi? Tak boleh. Pernah berlaku tak? Pada saya banyak kali berlaku. Bila kita pergi satu tempat, tiba-tiba nak isi minyak malam, kadang-kadang lebih pukul 12, kadang-kadang sistem down. Sistem down, tak boleh beli. Kita minyak dah nak habis dah. Jadi ini contoh minyak. Bayangkan, kan? Kalau sistem hang, sebab memang hang sebagainya, dah ramai sangat guna hang contohnya, tahan sikit. Kalau dia kosongkan duit kita, katakan kita ada RM1,000 ataupun RM1,000 rentas di dalam akaun kita, tiba-tiba dia kata, ni geng-geng ni kita freeze. Freeze maknanya ada RM1,000 tu, tapi tak boleh guna. Dia freeze, habis, tak boleh guna. Ini kontrol. Jadi kamu cakap banyak kamu buat live FB kamu buat TikTok tak apa, buat lah, dia kata kan. Ustaz Rosdi Ustaz Rosdi Ismail kan, duk buat khutbah tentang akhir zaman tak apa, dia freeze saja akaun dia freeze je. Nak keluar rumah beli minyak tak boleh, nak beli susu anak tak boleh, nak beli makanan tak boleh. Bukan tak ada duit, ada duit, dia freeze. Itu kalau dia freeze. Kalau dia delete, kosong, macam mana? Siapa boleh kacau? Dia boleh buat anything tanpa kita hadir kat situ, dan dia kosongkan duit kita. Akhirnya pada masa itu kitalah yang akan jadi mangsanya. Jadi sebab itu dari gambar sini, the digital currency and allows, boleh menjadikan ultimate control and on a global basis by a one world government. Jadi inilah yang Dajjal nak. Ini fitnah yang paling besar. Nabi bayangkan dia akan datang dengan segunung roti, sebab dia kontrol makanan. Nak beli makanan, dia kontrol. Dia akan datang dengan air sungai yang bersih airnya, dan sungai api, kan? Sebab dia dah kontrol lah, semua dia kontrol, kan? Api dia kontrol, air dia kontrol, semua dia kontrol. Sebab digital currency. Dan digital currency ni dia akan pergi sampailah ke peringkat antarabangsa. Ya, sebab itulah kita lihat ini, ad-duhaimah itu sebenarnya dia akan membawa kepada suatu perkara yang menjadikan mereka kontrol. Ini perancangan mereka. Okey, ada sebab Alif sebut macam ni, akan ada ribut solar. Okey, hak tu kita akan cerita kemudian. Kemudian kata Dr. Pippa Milgram, dia kata apa? No other mechanism. Tak ada satu mana-mana pun mekanisme yang will have as much control over the life of a person. Nampak? Dia kata tidak ada satu pun mekanisme yang mana dia akan boleh kontrol, boleh kuasai kehidupan seorang individu. Ni bukan negara lagi ni. Negara kita PM-nya apa, tak apalah. Dulu saya ingat kami fikir-fikir kan, okeylah kalau kerajaan kita tak nak ada, tidak pandang kebaikan kepada Melayu kita ke Islam kita apa, tak apa, kita buat sama-sama kita sendirilah. Sama-sama sendirilah maknanya kita buat tukar trading kita, emas kita sama-sama kita buat sama-sama sendirilah. Kita buat koperasi kita. Yes. Itu kita fikir kita boleh buat. Tak, sekarang ni dia bukan lagi kontrol peringkat negara, dia kontrol peringkat individu. Dan tidak ada cara mekanisme yang lain yang lebih kuat lagi, yang lebih hebat lagi kontrolnya, kekuasaannya daripada kepada satu kehidupan seorang manusia itu daripada digital currency. Dari digital currency inilah yang Dajjal nak buat ni. Inilah yang dikata sebagai ad-duhaimah. Ad-duhaimah. Yang digambarkan sebagai satu yang akan memberikan kepada kita ni kesusahan, dan malahan akan dikontrol, dikuasai oleh, dia panggil social credit score. Dia akan tengok siapa orang ni, kalau dia orang baik, dia bagi markah lebih sikit, bagi duit lebih sikit. Contoh begitu. Ya, sebab itulah di sini
Kita menggambarkan bahawa akan berlaku satu perkara yang hebat. Jadi kalau kita fikir ni, memang ada orang menangis. Ada orang menangis fikir benda tentang macam mana ni besok aku ni nak berhenti kerja lah daripada kerajaan nak wajibkan ni, macam mana nak berhenti kerja sebagainya kan. Solusi berhenti kerja tak berhenti kerja tu kita tak bincang lagi, tapi nak sebut dekat sini bahawa itulah cara mereka nak kontrol. Jadi bagaimana, apakah yang akan berlaku, wallahu alam. Nak sebut sini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, memang mereka rancang hebat sampai peringkat nak kontrol setiap sen duit kita. Setiap sen duit kita dia akan kontrol. Maknanya gaji kita, bayangkan gaji kita ni, gaji kita dia kontrol. Banyak kita bekerja, kita berniaga, trading, kita buat macam-macam, semua dia kontrol. Kan dia nak tax, kenakan tax, dia kena boleh kenakan tax tanpa kita ada. Tanpa kita ada dia kenakan aja, dia potong aja, dia tambah aja. Kan macam mana berlaku kepada salah seorang daripada saudara Tok Ki PPM kan. Bagaimana dia ada saham, salah satu saham amanah saham di Malaysia ni lah kan. Jadi satu hari dia ada berapa juta, saya tak ingat berapa juta, tiba-tiba kosong, hilang berapa juta tu. Kalau nak tahu tanya Tok Ki sendirilah kan. Jadi hilang tu. Lepas tu bila dia tanya dengan pihak amanah saham tadi kan, saya ada sekian-sekian, dia kata kamu tak ada, akaun kamu tak ada, kosong, tak ada satu sen pun. Maka dia dah susah hati nak buat macam mana, bukti semua dekat amanah saham kan, sebab semua digital. Tiba-tiba dia teringat dia ada pernah print penyata saham dia tu, dia cari, pergi balik rumah cari, mujur Allah izin ada satu keping, maknanya penyata yang telah di print berbentuk tulisan. Maka dia pun telefon balik ke amanah saham, dia kata kalau kamu tak jumpa kan saya punya akaun ni yang kamu kata kosong ni, maka saya akan dedahkan saya akan viralkan kepada seluruh Malaysia tentang bagaimana saya ada ni, buktinya ada ni, saya ada penyata ke tadi tu, ada bukti saya ada berapa juta dalam tu saham tadi kan, tapi tiba-tiba kamu kata saya ada kosong, tak ada apa. Maka tiba-tiba petang tu yang lebih kurang lewat sikit, dia kata oh ya kami dah jumpa dah, akaun tuan ada berapa juta entah, dia kata nampak. Kalau katakan dia tidak ada langsung penyata tadi tu, memang tak ada, habis, hilang, kosong lah. Beginilah perkara yang mereka rancang. Saya baru sebut mereka rancang. Inilah fitnah. Dia kata kemuncak fitnah Duhaima, yang mana fitnah Duhaima itu akan selepas daripada dia berjaya melaksanakan fitnah Duhaima itu, ataupun kalau dia tak berjaya ke, lepas kemuncak fitnah Duhaima itu, iaitu mereka menguasai sistem total control kepada kehidupan manusia tadi, maka akan bertukarlah manusia jadi dua golongan. Satu golongan beriman yang tidak ada sedikit pun munafik. Ini orang yang bergantung pada Allah, hatinya, fikirannya, kehidupan dia, pegangan dia, yakin daripada Allah. Walaupun dia nak beli susu pun tak ada untuk anak dia, walaupun dia nak beli air pun tak ada, walaupun dia nak beli apa tak, tapi dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata Nabi SAW, orang tu beriman, sikit pun tidak ada munafik. Dan kemudian golongan kedua, orang yang munafik, sikit pun tak ada iman, dia dah bergantung dengan sistem dah. Yang bagi aku duit, yang bagi aku rezeki ialah global monetary system, central bank, digital system, bank yang bagi aku duit ni. Kalau aku tak ada ni, aku tak dapat UBI, Universal Basic Income, iaitu satu income, satu pendapatan yang diberikan oleh kerajaan ataupun kerajaan dunia pada kita ni tanpa perlu kerja apa semua. Maka dia kata manalah aku dapat duit, dia yang bagi aku duit, dia yang bagi aku rezeki. Itu sikit pun tak ada iman, yakin kepada rezeki itu datang daripada manusia atau daripada makhluk. Jadi kita akan pecah dua. Yang satu memang betul-betul dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sesungguhnya aku ni nak cari makanan pun tak ada. Bukan tak ada duit, tapi duit aku kena freeze. Bukan tak ada duit ada, nak guna tak boleh, kena freeze. Dah dia kata ini golongan yang menentang kerajaan dunia, menentang siapa-siapa. Dan kemudian satu golongan pula follow, 100% follow. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Nabi kata akan timbul, akan jadi pecah kepada dua golongan. Yang satu beriman, sikit pun tak ada nifak.
Yang satu lagi nifak, munafik, sikit pun tak ada iman. Maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu dan keesokan harinya. Jadi kalau Nabi kata bila berlaku kemuncak sampai peringkat orang beriman ni, betul-betul beriman ni sampai tak ikut sistem langsung, sampai tak ikut arus langsung, dia terkeluar daripada sistem. Ataupun orang yang munafik tadi ikut sistem, sikit pun tak ada iman, maka Dajjal akan keluar. Bila mereka merancang totalitarian ni, bila mereka rancang, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada kajian yang kita buat, yang insya-Allah jumhur ramai yang mengkaji buat, mereka merancang untuk totalitarian ni, paling lewat mereka rancang 2030. Maknanya 2030 ni totalitarian, mereka kontrol semua, sama ada kontrol dari sudut educationnya, kontrol dari sosialnya, dari sudut kebajikannya, kemanusiaannya, kontrol dari sudut kehidupannya, maknanya life, sustainability, environment, bencana alam sekitar sebagainya, kontrol dari sudut ekonomi, kontrol dari sudut semua sekali, termasuk tentera semua mereka kontrol, termasuk digital currency tadi. Mereka merancang complete sistem 2030. Inilah yang digambarkan oleh mereka, agenda 30. Dan bilakah benda ini akan bermula secara intensif? Mereka merancang 2025. Mereka rancang. Sebab itulah negara kita sendiri di Malaysia akan melaksanakan digital ID, kan? Mungkin bulan Mac, bulan Mei mereka buat, kan? Kemudian mereka nak buat digital currency, kan? Kalau ikut jadualnya pertengahan 2024 perancangan mereka. Tapi Allah izin, setelah kita tanya dan kita buat kajian, akhirnya sebahagian daripada pelaksana iaitu Bank Negara menyatakan kita punya infra tak cukup lagi, ada banyak masalah dan sebagainya. Maka dia kata, insya-Allah, dia kata 2027 akan berlakulah apa yang digambarkan complete CBDC, iaitu CBDC, Central Bank Digital Currency di negara kita di Malaysia. Di negara lain dah hampir komplit dah. Jadi maknanya kita tengok sini, sasaran mereka lah 2027, complete control of the life. Bayangkan bila complete control, kan, madrasah nak buat apa pun tak boleh, semua duit dia kontrol. Ini madrasah ni, contoh saya sebagai contoh, pernah berlaku di Australia contohnya, mereka menyatakan kalau nak keluar duit ataupun nak masuk duit, kalau nak contoh masuk duit berapa, daripada mana, kena isi orang. Kalau dia tak setuju, duit tak boleh masuk. Kemudian nak keluar duit, pernah satu kita tidak boleh lebih daripada 10,000 Australia money. Ataupun kita pun mungkin akan boleh buat, oleh kerana semua pakat-pakat nak beli emas belaka, contohlah pakat-pakat nak beli emas, maka kita semua nak keluarkan duit, nak keluar beli emas contohnya, kecuali duit yang kita tak guna sikit lah, yang lebih-lebih tu kita buat beli emas. Maka tiba-tiba kajian umumkan, bank tak boleh keluar lebih daripada RM1,000 sebulan contohnya, atau RM1,000 sekali keluar, tak boleh lebih, paling kuat pun RM1,000, atau paling kuat pun RM10,000 contohnya. Jadi maknanya dia boleh kontrol. Pernah berlaku di Amerika, satu ketika bila mereka tukar daripada fiat money, daripada duit kertas kepada duit fiat money, yang tidak diikat dengan gold, dia nak tukar pada ikat dengan gold. Pada masa tu mereka telah mengharamkan, ini dia boleh buat, kerajaan dunia boleh buat, kita mengharamkan semua penggunaan emas. Semua penggunaan emas diharamkan. Ini pernah berlaku di Amerika. Dan kemudian selepas itu, bila berlaku macam itu, maka dia kata semua emas kena tukar dengan digital currency. Kalau kita ada 100 kilo emas, pergi ke bank, bagi emas dekat bank, bank akan tukar dengan digital currency. Siapa yang memiliki emas, memegang emas untuk tujuan transaksi dan sebagainya, adalah dikira sebagai money laundry yang boleh diharamkan, boleh ditangkap. Pernah tak berlaku? Pernah, di Amerika pernah berlaku. Mereka mengharamkan memegang emas, tukar kepada US dollar. Tapi masa tu US dollar tu diikat dengan emas masa tu. Sekarang ni digital ID tak diikat dengan emas langsung. Baik, boleh tak dia buat? Boleh.
Jadi sebab tu di gambar sini ultimate control. Mereka rangka dan cadang berlaku pada tahun 2027. Ni negara Malaysia ni. Ini adalah apa yang digambarkan oleh mereka yang bekerja di bank negara. Dia kata paling cepat pun dia kata untuk operation tu dia kata 2027. Itu yang dia sebut lah. Mungkin cepat lagi, wallahualam. Jadi sebab tu nak sebut kat sini kan, ad-duhaimah yang dimaksudkan tadi itu ialah satu sistem yang akan melahirkan orang beriman, orang Islam berpecah pada dua. Yang pertama yang ikut sistem habis-habisan, yang kedua yang betul-betul pergantungannya yakin dia benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman, al-mu'minun, orang beriman tadi yang betul-betul tidak ada nifak padanya. Dan apabila sampai pada saat itu, maka akan jadilah, tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu ataupun hari keesokannya. Ini yang digambarkan di dalam hadis ini, dan hadis ini hadis sahih. Ini hadis sahih yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah pada malam ini sebenarnya bukan saya nak cerita ni nak menakut-nakutkan. Sebab cerita ni memang cerita yang kita sebahagian kita dah tahu pun, ramai orang cerita. Tapi kenapa kita nak mengetahui apa yang dirancang oleh musuh tadi? Kenapa kita nak tahu? Sebab kita nak kembali balik solusinya, nak kembali balik penyelesaiannya kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyelesaian yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah penyelesaian yang terbaik. Penyelesaian terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan, jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik bukan zaman dia sahaja, sampai zaman bila-bila, sampai nak hari kiamat pun. Jadi sebab itulah Nabi gambarkan dua perkara yang tidak akan merosakkan, menyesatkan kamu, kan, bila-bila pun, iaitu Al-Quran dan Sunnah dia. Kita kena kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita cari penyelesaian yang berbentuk logik kita semata-mata. Logik je, nak ikut logik. Kita kena fikir logik. Jangan. Sebab fikir logik tu, akal kita tak lepas daripada logik Al-Quran, logik Sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lepas. Logik kita ni logik manusia, hebat macam mana kita pun tak habis. Tengok balik macam mana Nabi buat, macam mana Al-Quran tunjuk pada kita panduan-panduannya, bagaimana Nabi telah menceritakan kepada kita dan telah melaksanakan pun penyelesaian-penyelesaian yang digambarkan tadi. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita kena merasakan kemuncaknya, ya, kita kena kembali kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ialah kunci berhadapan dengan fitnah ad-duhaimah, fitnah gelap gelita ni, fitnah yang tak boleh nak lari, tak boleh lari. Jadi gelap gelita ni macam kita bayangkan, tak ada lampu, tak ada elektrik, tak ada api langsung, tak ada obor pun tak ada, kan. Kita kata matahari bulan pun tak ada, gelap gelita. Tak boleh nak gerak mana lah. Gerak ke kanan, langgar kayu. Gerak ke depan, langgar batu. Gerak ke kiri, langgar kereta pula. Gerak ke belakang, masuk lubang. Gelap gelita. Jadi, bila gelap gelita tu, di mana cahaya? Cahaya tu kat mana? Cahaya tu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya pada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu Nabi gambarkan, apabila sampai pada waktu-waktu, fitnah ad-duhaimah ini, total control, maka kita kena kembali balik kepada apa yang telah diajarkan dan tunjuk oleh Rasulullah. Dan apakah solusinya? Apakah solusinya? Solusinya kita kena hidupkan semula. Yang nombor satu, kena laksanakan dakwah. Macam yang kita sama-sama bincang ni, sebab dakwah kita kena ajak manusia kembali balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ajak manusia tinggalkan benda yang mungkar, yang merosakkan kita. Dakwah. Dan dakwah ni pula bukan kita bisa jadi penceramah, jadi ustaz yang banyak panjang janggutnya, yang hebat cakapnya, yang boleh hujah ni hujah tu, bukan. Dakwah ni balighu anni walau ayah, cakap sampaikanlah daripada aku, kata Rasul sallallahu, walaupun satu ayat. Maknanya kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sahabat kita kepada mari kembali balik kepada sunnah Nabi. Kembali balik kepada akidah yang benar, mentauhidkan Allah. Kembali balik kepada ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Kembali pada akhlak yang mulia, akhlak Rasul SAW. Kembali balik pada ukhuwah Islamiah yang sebenar. Kalau kena hijrah. Kalau kena hijrah.
Kalau tempat kita tak ada orang yang mengamalkan, kita seorang-seorang aja, kita hanyut. Hijrah, cari tempat yang elok. Sebab hijrah ni salah satu sunnah. Kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Kita nak berjihad, kena hijrah dulu. Hijrah ni tak semestinya hijrah tempat, tapi maksudnya kena ada pertukaran, perpindahan. Sama ada perpindahan suasana kita yang penuh dengan mungkar dan maksiat kepada suasana yang penuh dengan tarbiyah, didikan-didikan yang soleh, suasana yang baik, ataupun kita pergi jumpa sama sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang ada kefahaman yang benar, bukan orang-orang yang kefahamannya takut kepada yang kita, fikrah. Fikrah ni bukannya maksudnya kita ni orang yang ada fikrah akhir zaman, kita nak lari daripada Dajjal, bukan. Fikrah yang sebenarnya, maksud fikrah tuna, fikrah kami, fikrah Rasul SAW, kembali kepada dakwah, tarbiyah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali balik, itu demi penyelesaian dia. Jadi kita kembali balik, kena cari hijrah. Kalau perlu hijrah, tak perlu hijrah, kita buat tempat kita. Cari siapa-siapa individu, kembali kita buat kekuatan, bina ukhuwah, membina jamaah. Dan jamaah ni bukan maknanya jamaah ni mesti berdaftar dengan ROS. Jamaah ni mesti berdaftar, kalau tak kita ni haram. Bukan, jamaah ni bermula daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah lillah fillah, persahabatan, persaudaraan kerana Allah semata-mata. Itu jamaah dia bermula daripada ukhuwah. Yang mana disebut oleh Al-Banna rahimahullah, dia kata apa? Syahid, dia kata apa? Dia kata hati-hati, jiwa-jiwa yang diikat dengan akidah. Nampak? Jiwa yang diikat dengan akidah, yang digabungkan untuk bersama-sama mencapai matlamat yang benar, matlamat redha Allah dengan jalan yang benar, itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, jangan kita nampak jalan Nabi ni nak ajak orang pergi sembahyang. Itu sebahagian. Nak ajak orang pergi umrah, main kita pergi umrah, pakai umrah, itu sebahagian. Jadi jalan yang dikatakan jalan Rasulullah SAW itu mestilah jalan al-Islam yang syamil dan kamil, yang menyeluruh, yang menyeluruh dan yang lengkap, yang sempurna. Macam mana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah perintah, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam menyeluruh. Maksudnya jalan Nabi ni bukan ajak semayang sahaja, walaupun ajak semayang ni sebahagian yang baik, yang besar. Bukan ajak kepada Quran sahaja, bukan ajak kepada umrah sahaja, ajak kepada kehidupan Islam yang menyeluruh. Yang menyeluruh, yang sehingga dengan kehidupan itu terbinalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Iaitu kita membina kekuatan sistem Islam. Ini solusinya. Ini solusinya. Dan saya terpaksa dedahkan benda ni, walaupun akan menimbulkan orang cakap ni bahaya ni, cakap-cakap macam ni bahaya ni. Saya terpaksa dedahkan kerana ini solusi. Nabi dah tunjuk pada kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Kita jaga sunnah, kita jaga akidah kita, sunnah ibadah kita, akhlak kita, ukhuwah kita. Kita jaga jalan-jalan kita membina kekuatan sistem Islam yang sebenar, maka Allah akan jaga kita, insyaAllah. Allah akan jaga kita. Kita kita kata tak takut. Apa nak takut makhluk? Bila kita pegang Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat. Jadi sebab itulah pada malam ni sebenarnya bukan kita nak takut-takutkan. Memang benda ni menakutkan. Sebab dia nama Ad-Duhaimah ni fitnah, kemuncak fitnah. Kemuncak fitnah ni maknanya dia sampai kepada peringkat kemuncak, Dajjal datang nak potong aja. Jadi Dajjal datang ni bukan Dajjal datang baru fitnah kemuncak, tak. Dia menuju kemuncak. Dajjal ni cantas saja. Bila fitnah tu dah ada digital currency, dah ada digital ID, dah ada kontrol semua sekali tu, Dajjal datang, ni grup ni, pancung grup ni, dia pancung. Grup ni, habiskan. Grup ni, bagi dia duit, sebab dia sokong kita, bagi dia duit, bagi dia hidup, boleh makan seadanya, bagi makan. Sebab mereka ni adalah kan binatang yang menghabiskan beras. Itu dia punya pandangan. Jadi sebab tu pemimpin saya nak menyeru malam ni kepada pemimpin-pemimpin yang masih lagi terikat dengan global, terikat dengan Dajjal dan sebagainya. Ada pemimpin atas, dia tahulah. Saya tahu yang geng-geng Freemason, Illuminati tahu semua ni. Sebab dia duk ikut. Ingatlah, Dajjal akan bunuh kamu, pancung kamu, sebab kamu boleh derhaka, kamu boleh mengkhianati negara, mengkhianati bangsa kamu sendiri, mengkhianati
kan, agama kamu sendiri, maka sudah tentu kamu boleh mengkhianati Dajjal anytime. Maka orang yang macam ni akan dipancung. Jangan kita ingat, oh saya dah jadi Freemason level 32. Oh saya dah jadi global leader 108. Oh saya dah jadi macam-macam lah. Dah ada jawatan-jawatan. Saya committee 300, Royal Committee 300. Oh saya ni ada protection. Tak ada protection. Selagi kamu bukan tukang sihir, kamu tak boleh kuasai sihir dia, kamu tak ikut jejak langkah dia, ikut ritual iblis, selagi itulah kamu akan dipancung. Dan sekiranya kamu tidak dipancung oleh Dajjal, kerana kamu masih lagi nak jugalah Islam sikit-sikit, nak juga Melayu sikit-sikit, maka selagi itulah kamu tidak, kalau kamu tinggal-tinggal dia akan pancung. Kalau kamu 100% pergi Dajjal, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang bukan saja mengkhianati negara, bukan saja mengkhianati bangsa dan agama, kamu akan mengkhianati Allah yang menjadikan kamu yang maha berkuasa. Dan sebab tu nak sebut kat sini, kan, tak ada pilihan. Sama ada kita mengambil Islam dan bersama Allah, ataupun menolak Islam bersama dengan syaitan dan iblis. Sebab tu Allah gambarkan apa dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa ni ayat Quran, firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islam dinan. Siapa-siapa yang mengambil selain daripada Islam, maknanya mengambil iblis, syaitan, Dajjal, dunia sebagai agama dia, sebagai budaya dia, sebagai pegangan dia, sebagai hidup dia, bersama dengan sistem yang dibuat oleh global Mulkan Jabariyah ini, bersama dengan situ, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak akan terima. Tengok Allah dah gambarkan, Allah tak terima dah. Allah tak terima. Jadi kita kena pilih ni. Sebab tu saya tahu di kalangan kerabat-kerabat raja, kalangan pimpinan-pimpinan, mereka sekarang tengah fikir, nak bersama rakyat, aku akan kena jawatan, aku kena, mungkin kena rampas harta, mungkin kena macam-macam. Atau kalau aku bersama dengan Dajjal, aku pula dengan Allah. Di persempangan sekarang ni. Ingatlah, Nabi sebut akan berlaku satu peringkat, orang beriman kena pilih iman, kena tinggal munafik. Sikit pun tak boleh. Orang munafik pula pergi ke munafik, tak boleh ambil iman. Itu yang Allah kata, tidak akan sekali-kali diterima. Siapa yang mengambil agama lain, cara hidup lain, pegangan hidup lain, ghairal Islam, selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Allah tak akan terima. Jadi sebab tu kita sedang mendekati kemuncak fitnah tadi, disebut Ad-Duhaimah tadi, iaitu totalitarian. Mereka nak kontrol 100%. Kehidupan bukan saja negara, bukan saja pemimpin, sekarang level pergi kepada individu. Contohnya, contoh simple, dia kata apa? Okey, saya tak nak terimalah one world religion. Saya tak nak terimalah agama yang bergabung-gabung ni. Saya nak terima Islam aja. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Ataupun inna dina 'indallah al-Islam. Islam ni saja agama yang Allah terima. Allah terima Islam saja, hak lain tak terima. Saya tak nak agama lain. Saya tak nak mengakulah agama lain sama dengan agama Islam. Pluralisme. Maka siapa-siapa yang tak mengaku, tak mau pluralisme tadi, tak mau mengaku agama lain ni bagus, sama macam Islam tadi, maka dia akan ditekan, dia akan diboykot, disanction. Silap-silap duit dia semua habis, duit dia semua kena kosong, duit dia semua kena freeze, tak boleh. Kenapa? Ini dia kata teroris, ini pengganas. Padahal kita hanya menerima Islam sebab tu akidah kita. Kita tak terima hak lain. Lakum dinukum waliyadin. Agama aku, kamu. Kan? Kita cakap macam itu. Itu yang dalam suratul Al-Kafirun, kan? Jadi bukan kita maknanya kita bergaduh dengan agama lain, bukan maknanya kita kejam dengan agama lain, bukan maknanya kita tidak berlaku adil dengan agama lain, tidak. Tapi agama aku. Tiba-tiba dia kata tak, kena sama juga. Kena kita nampak agama Hindu, Kristian, semua sama. Barulah kamu ni bersama-sama dengan one world religion. Ini namanya pluralisme. Jadi kita dapati bila berlaku macam itu, akan ada manusia yang Islam tadi ikut agama-agama tadi. Tak apalah, sama je agama-agama. Sampai dia kata apa? Dia kata okey, kita cakap je lah, hati lain, cakap lain. Tak, dia tahu. Kita tak boleh nak tipu dia boleh baca. Dia boleh baca hati.
pemikiran dia baca. Itu kelebihan yang Allah bagi pada Dajjal, pada dia ada sihir dia tahu. Hati kita ni ada cahaya atau gelap. Bila kita ambil aja nifak, munafik, dia gelap. Bila kita ambil hati kufur, dia gelap. Bila kita ambil iman, yakin ke Allah, percaya pada Allah, dia akan bercahaya. Jadi mereka nampak ni orang iman cahaya ni, bercahaya ni orang beriman. Dia nampak. Dajjal nampak. Luar kata nampak saya ni sama dengan kamu, tapi dalam bercahaya. Dia nampak, dia pancung. Kamu ni betul ke? Ini sebagai dia kata sebagai apa namanya pengajaran kepada yang lain. Pancung dia, pancung. Berarti orang lain mula takut lah. Nampak mati depan mata kan? Takut. Orang lain semua ikut Dajjal. Jadi sebab itulah disebut Duhaimah ni, fitnah yang gelap ini ialah fitnah bila dikontrol bukan saja kepimpinan, negara, mulkan Jabariyah, mulkan ni kerajaan yang kerajaan peringkat dunia, tetapi dia menguasai sampai kepada setiap individu. Dan bila sampai kepada setiap individu, di situlah individu kena ambil keputusan. Sama ada nak bersama dengan iman, bersama dengan Al-Quran dan Hadis, bersama dengan Sunnah, bersama dengan Islam, atau bersama dengan ghairal Islam, selain Islam. Maka pada ketika itulah Allah kata apa? Wahadaina hunnajdain, wahadaina hunnajdain. Di depan kamu ada dua saja jalan, al-iman wal kufur. Pada masa itulah kita lihat, sekiranya sampai katakanlah Allah izin, benar-benar perancangan mereka diizinkan Allah, 2025 mereka nak keluarkan Dajjal, atau katakanlah 2027 mereka nak kuasai semua sebelum 2030, maka sekiranya benar berlaku, maka kita ada lebih kurang 3 tahun nak benar-benar duduk di dalam proses tarbiyah, duduk dalam proses iman, betul-betul membersihkan hati kita ni, betul-betul duduk di bawah keyakinan yang kukuh sehingga tidak boleh digugat oleh mana-mana ujian-ujian yang Allah datangkan kepada manusia. Mungkin lapar makanan, mungkin tak ada kerja, mungkin tak ada duit, kosong duit kita, di freeze. Mungkin juga kita tak dibenarkan bergerak ke sana sini, tak boleh, kita duduk sini tak boleh keluar ikan tangkap, ataupun apa-apa saja pada masa fitnah yang memuncak tadi. Maka dengan iman yang kita proses, dengan iman, dengan tarbiyah yang kita lalui, membina kekuatan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan ketika mana kemuncak fitnah datang. Masa tu kita dah ada kekuatan, masa tu kita dah ada kekuatan, masa tu kita ada kemampuan, biiznillah, dengan izin Allah. Maka selamatlah kita, selamatlah kita. Jadi sebab tu malam ni janganlah kita hanya sekadar tahu je kan. Hari ni saya minta maaf noh, saya jumpa ramai orang bercakap tentang akhir zaman dan menakut-nakutkan. Kenapa? Tak ada solusi, tak ada penyelesaian. Macam nak buat balik masuk hutan, lari. Itu yang dia buat, itu yang dipikirkan. Sebenarnya solusi dah ada dah. Solusi dah ada dah. Dan kita detailkan dah, insya-Allah. Siapa yang berhajat jumpa, kita bincang. Ada solusi dah ada dah. Dan memang saya duk sampaikan ni solusi je. Tujuan saya ceritakan digital ID dan sebagainya, digital currency ni bukan kita nak takut-takutkan, tapi nak sebut itu perancangan jahat mereka dan perancangan Allah lebih hebat. Perancangan Allah lebih hebat, maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yang paling hebat dalam merancang, melaksanakan kejahatan-kejahatan kepada mereka. Allah lebih berkuasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak takut-takutkan, tapi kita nak rasa satu keperluan, satu urgensi untuk kita kembali balik kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada tarbiyah yang sebenar, kembali kepada dakwah yang sebenar, kembali kepada jihad yang sebenar. Macam mana yang berlaku di Palestin, di Gaza. Macam mana sahabat-sahabat kita kembali kepada kekuatan, walaupun dibom, dikepung, dihalang makanan dan masuk, dihalang air, ubat-ubatan, dihalang keperluan kemanusiaan, dihalang semua, tak bagi masuk, kelaparan mereka, kebuluran mereka, tetapi mereka kuat. Dan sebenarnya apa yang saya nak gambar sini, tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut tadi, saya sebutkan apa makanan mereka yang kebuluran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sudah berlaku. Apa yang menjadi makanan mereka hari ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
bila mereka membaca tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya tadi, mereka membaca tadi dengan sepenuh keimanan kerana mereka memilih Allah, bukan memilih arus, memilih Allah, bukan memilih syaitan, memilih iblis. Maka Allah menghidupkan mereka. Sampai sekarang kita dengar kan, orang di Palestin tak ada yang mati kebeluran. Ada mati kebeluran? Alhamdulillah, setakat ni tak dengar mati kebeluran. Lapar, memang lapar. Tapi apabila kata Nabi SAW dalam hadis ini katakan, apabila tasbih mereka, tahlil mereka, tahmid mereka, tasbih, tahmid, tahlil mereka dan takbir mereka itu telah dihidupkan Allah dengan kekuatan, menyebabkan sampai mereka boleh tahan lapar, maka pada kita tidak ada kebuluran, tidak ada kerisauan kepada mereka, kata Nabi SAW tentang makanan yang tak cukup. Mereka boleh lalui. Tapi kita macam mana hari ni? Kita tak tahu. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah akbar, kita rasa penat. Lagi banyak baca lagi ngantuk, lagi banyak baca lagi lemah, lagi banyak baca lagi haus. Macam mana? Jadi ada tak kaedah-kaedahnya? Ada. Tarbiah Nabi mentarbiah. Nabi tarbiah sahabat-sahabat dia. Dan hari ni tarbiah tu kita kena hidupkan semula. Nak tahu macam mana? Mari kita jumpa, bincang sama-sama. Datang kat Melaka nanti insya-Allah. Sahabat-sahabat kita dari Perak nak datang. Datanglah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Datang. Kita bincang. Banyak benda yang kita perlu siapkan diri kita. Bukanlah banyak maknanya susah. Tak. Banyak ni maknanya komplit, lengkap. Solusi Nabi ni lengkap dah. Kita ni yang nak cari macam-macam, fikir logik, panggil profesor sini, profesor sana, panggil semua sekali. Padahal tak ada solusi. Solusi ni dah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dulu, sahabat-sahabat pernah kena boikot tak? Pernah kena boikot. 3 tahun kena boikot. Nak beli makanan tak ada, makanan tak ada, lapar. Bukan kata sahabat-sahabat, tapi ada tak sahabat yang mati kebeluran? 3 tahun diboikot. Nak beli makanan pun tak boleh, tak ada makanan. Ada tak dengar dalam berita, dalam sirah kita, dalam sejarah ni, sahabat-sahabat mati kebeluran? Ada tak? Tak ada. Walaupun lapar, walaupun diboikot, walaupun susah, sakit, lapar, tapi mereka boleh survive. Kenapa boleh survive? Sebab mereka bersama sunnah Nabi. Mereka hidup bersama panduan Al-Quran, bersama panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi bantuan. Lapar, memang lapar. Sebab lapar ni, Allah nak rawat hati kita, supaya hati kita ni lebih lembut, lebih bersih, lebih sihat. Nak rawat hati kita ni. Tapi kita hari ni tak faham. Kita ingat zikir ni, zikir macam tu je. Rupanya zikir ni dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan. Sebab tu zikir ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil zikir hasanah. Zikir yang mana? Zikir yang nak dapat pahala, dapat kebaikan. Yang kedua dipanggil zikir darajat. Zikir yang akan menaikkan tingkatan kita, darajat kita di sisi Allah. Dan zikir darajat inilah yang tarbawi, yang membina kekuatan. Bukan zikir sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tak ada rasa, hati kosong, pemikiran kosong, terputus daripada Allah. Sambil la ilaha illallah tu dalam hati kita duduk jalan zikir la ilaha illallah, Allah Allah, tapi mata kita duduk buat maksiat, telinga kita buat maksiat, lidah kita boleh buat maksiat lagi dalam keadaan berzikir. Jadi macam mana tu? Itu zikir hasanat, zikir dapat pahala lah. Tapi zikir darajat ni, zikir yang memberi kekuatan, ini yang kita perlu faham. Sebab sahabat-sahabat Nabi SAW bukan hanya sekadar zikir, tapi dia zikir sehingga dia memberikan kekuatan mengenal Allah. Zikir sampai dia mentauhidkan Allah. Zikir sampai dia boleh berjuang, sampai boleh berkorban. Sebab dia zikir tadi, Quran tadi, solat tadi, membina kekuatan, meningkatkan darajat di sisi Allah. Ini solusi dia. Bukan sekadar kita kata, oh saya ni nak zikir. Baca zikir satu hari 100,000 kali. Tapi kan, kita dengan Allah masih banyak maksiat. Krisis dengan Allah. Allah suruh kita buat sesuatu, kita tak nak. Allah suruh tinggalkan satu, kita buat. Kenapa? Zikir kita tu tidak meningkatkan diri kita, tidak membina kekuatan kita. Ini contoh tarbiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tengok. Jadi sebab tu baca maksurat. Ada orang kata, kita baca sugra cukuplah, maksurat yang pendek. Saya kata jangan baca yang pendek, baca yang panjang. Habis panjang nanti tak larat, setengah jam. Setengah jam tu panjang. Kamu puji Allah, kamu agungkan Allah setengah jam. Baca zikir maksurat tu setengah jam katakan. Kamu rasa berat,
kamu rasa apa ni, penat, ngantuk, di mana iman kita? Di mana iman kita? Di mana kata kasih sayang kita pada Allah? Kita kata saya sayang ke Allah. Nak baca Quran pun malas. Nak baca Quran pun malas. Baca sekejap-kejap ngantuk lah. Maknanya di mana sayang kita ke Allah tadi? Sebab kita hanya baca untuk dapat pahala. Dipanggil zikir hasanat. Bukan zikir darajat. Zikir yang memberi kekuatan, meningkatkan diri kita, makin dekat dengan Allah, makin kenal Allah. Ini tarbiyah. Ini tarbiyah yang kita nak kena faham. Nak kena faham. Barulah kita boleh melihat benda ni, baru kita buat, oh, nak berhadapan dengan Dajjal, nak berhadapan dengan tentera Dajjal, nak berhadapan dengan sistem Dajjal, perancangan jahat Dajjal. Kita berhadapan dengan kekuatan. Bukan kita berhadapan dengan ketakutan. Kita berhadapan dengan kekuatan, bukan dengan kelemahan. Jadi hari ni kita nampak kelemahan, takut. Abang Zul cakap pasal IHR, Abang Zul cakap ni, takut. Dengar orang ni pula cakap sekian, takut. Dengar ni takut, semua pakat takut belaka. Tak boleh buat apa, kita larilah masuk hutan. Masuk hutan bukan solusi. Saya dah baca dah hadis malam kemarin. 3 orang bila sampai zikir apa ni fitnah tadi, yang pertama lari masuk hutan, lari ke pendalaman, lari. Nabi kata binasa. Nabi sebut binasa. Yang kedua ikut arus kekafiran, binasa. Yang ketiga iaitu berikan menonton, membawa ahli dia, keluarga dia, sahabat semua, membina satu kekuatan, menentang, konfront dengan musuh Allah tadi. Yang ini kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih ni, dia kata apa? Mereka inilah yang akan berjaya. Kalau dia nyawanya pendek, maknanya nyawanya umurnya pendek, dia ajal, maka syahid fi sabilillah. Kalau umurnya panjang, saki baki daripada mereka yang berjuang tadi, mereka akan menang. Allah akan bagi kemenangan pada mereka. Mana yang mati awal tu menang juga, syahid fi sabilillah. Yang lambat mati itu umurnya panjang pun menang juga, Allah bagi kemenangan di dunia, dan insya-Allah syahid fi sabilillah bila dia mati. Sebab dia berjuang. Ini orang yang selamat, bukan orang yang lari. Kenapa lari? Sebab dia tak faham sunnah. Dia tak faham solusi. Apa solusinya? Muslim Village. Muslim Village bukan solusi. Muslim Village hanya strategi sahaja. Bukan solusi. Solusinya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan jihad, dakwah dan tarbiyah. Hidupkan jihad, dakwah dan tarbiyah. Hidupkan kekuatan-kekuatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Barulah kita ada penyelesaian. Dan kena buat berjamaah, tak boleh buat seorang-seorang. Kena ada orang yang boleh membimbing kita, memimpin kita. Mesti ada ketua, pemimpin. Pemimpin pula bukan pemimpin yang biasa-biasa ni, mesti pemimpin yang ada ilmu. Orang yang alim, yang tahu, dan pemimpin juga mesti pemimpin yang faham realiti waqi'. Bukan pemimpin yang tahu kitab boleh hafal semua sekali, tapi waqi' tak tahu. Zionis tak ada buat apa-apa pun. Dia kacau orang Arab je, sebab orang Arab kacau dia. Orang Arab serang dia, dia faham itu pula. Sampai dia kata jihad ni fardu kifayah, dia kata. Jihad dalam keadaan Islam lemah nak dihancurkan, fardu ain. Jihad dalam keadaan Islam nak dihancurkan hari ni, dalam keadaan ummah yang nak dibunuh akidah mereka tiap-tiap hari, jihad jadi fardu ain. Sebab apa fardu ain? Sebab tak cukup lagi. Kalau fardu kifayah ni, orang yang buat dah cukup untuk membina kekuatan Islam, dah cukup dah. Yang lain tak payah buat, tak apa. Tapi kalau yang buat tu masih sedikit, tak cukup, maka jadi fardu ain, semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Jadi ulama-ulama yang mengikut arus, ulama-ulama yang rasa diri dia pandai, ada PhD dalam usuluddin ke, sunnah ke, tak kira benda yang dia belajar di universiti sistem yang ada pada hari ini. Dia kata tak apa, tak payah, biar orang Palestin berjuang cukup lah. Dia nampak peperangan ni adalah antara peperangan orang Arab dengan orang Yahudi. Peperangan ni antara orang Palestin dengan Israel. Maknanya mereka tak faham waqi' ni. Peperangan yang ada pada hari ini memang mahu ditonjolkan oleh media masa antara peperangan antara Yahudi dengan Arab. Orang Israel lawan Palestin. Sedangkan hakikatnya peperangan ini adalah peperangan akidah. Peperangan antara orang mukmin dengan orang-orang yang menentang mukmin, menentang iman. Peperangan antara Islam dan musuh Islam. Sebab tu kita kena tolong. Kita kena wajib tolong.
Digambarkan oleh Rasulullah SAW, afdalu jihad ar-ribat wa afdalu ribatikum asqalan. Jadi afdal, jihad yang paling afdal adalah ribat yang paling afdal asqalan ini Palestin, di Gaza dan sekitarnya. Dan membantu membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa itu bukannya sunat hukumnya. Membantu tu wajib. Dan keadaan Al-Aqsa ditekan, nak dihancurkan umat Islam. Dia bukan masalah orang Palestin, dia bukan masalah orang Arab, tapi masalah umat. Jadi ada kalangan orang alim kata, tak apalah kita duduk bincang pasal Palestin buat apa, kita pun ada masalah miskin kat sini. Kita ingat kita masalah miskin kat sini akan selesai dengan kita fikir sini je. Tak, kita kena fikir Islam secara menyeluruh, barulah ada kemenangan. Allah bagi menang bila kita berfikir sebagai satu badan, tubuh badan, sebagai satu anggota yang sama. Orang sana kena serang, kita rasa sakit. Orang sana sakit, kita rasa lebih lagi sakit. Sebab kita tak kena. Kita tengok dengan matanya. Mata kita nampak kesakitan mereka. Dengan hati kita sakit. Kita rasa sakit, nak kena buat sesuatu. Paling kurang doa. Kunut nazilah, bacalah. Tak baca kunut nazilah pun, doa bahasa Melayu pun tak apa. Tapi kita buat sesuatu. Ini dia kata fardu kifayah. Dia kata fardu kifayah. Tak apa orang Palestin buat. Dia kata apa hukum jihad Palestin ni, fardu kifayah. Orang sana buatlah, kita tak payah. Adalah, saya tak boleh sebut siapa. Tapi nak sebut ni, saya dengar tu dia kata, tak faham langsung je ni. Masalah wakil ni, realiti tak faham. Dia masih ingat kita ni di zaman abad yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada agaknya. Ataupun masa zaman Khulafa ar-Rasyidin masih ada. Agaknya masa zaman Osmaniyah masih ada. Dah, kita di zaman Mulkan Jabariyah ni. Fatwa zaman Nabi tak sama dengan fatwa Khulafa ar-Rasyidin. Wakilnya tak sama. Tak sama dengan raja-raja yang menggigit. Tak sama. Tak sama dengan Mulkan Jabariyah. Tak sama. Realiti tak sama. Macam mana kita semayang? Orang yang sihat semayang berdiri. Orang yang sakit semayang duduk. Sakit lagi semayang baring. Sakit lagi semayang guna mata. Mata je guna. Itu fatwa berdasarkan realiti, wakil. Dahwan tu tak boleh berdiri, tak boleh semayang. Dia tak semayang lah. Tak boleh macam tu. Kita kena faham. Jadi minta maaf bila kita tidak duduk di dalam sistem tarbiyah Islam. Kita duduk dalam sistem tarbiyah sekular, maka kita akan lahirkan pemikiran yang sekular, terpisah. Pisah sampai peringkat riba pun diharuskan. Riba diharuskan. Pelacuran diharuskan. Tak apa melacur sebab nak selamatkan nyawa. Tak ada kerja lain ke? Tak ada kerja lain nak kerja hari ni. Sampai dah tak boleh terpaksa melacur. Contohnya. Dah tak boleh nak jual apa, tak boleh. Sampai terpaksa melacur untuk hidup. Jadi fatwa ni dia berdasarkan arus. Sampai peringkat fatwa, Islam tak boleh kahwin dengan bukan Islam. Tapi bila ada orang Islam kahwin dengan orang Kristian, terus Kristian tu jadi ahli kitab. Boleh ke? Ahli kitab ni definisinya, contohnya orang yang mendapat kitab daripada keturunan dia. Dia ada dia punya bangsa dia, bani dia. Keturunan tu, itu ahli kitab lah tu. Tapi hak sekarang ni, yang tak ada kaitan pun dengan Nabi-Nabi sebelum ni, yang tak ada kaitan pun dengan kitab-kitab sebelum ni, mereka ni bukan ahli kitab. Mereka ni murtad. Jadi, bila mereka masuk Kristian, ataupun mereka beragama Kristian yang tak kaitan langsung dengan kitab tu, kitab tak pernah pun, tak kenal pun kitab tu, tiba-tiba dia kata ni ahli kitab. Jadi, orang Islam boleh kahwin dengan ahli kitab. Macam gitu pula. Kenapa? Fatwa kerana nak jaga keadaan. Kita ni nak jadi pendakwah tak sama dengan kita jadi mufti. Kalau jadi pendakwah, ya kita cakap perlahan-lahan, lemah lembut. Kita ada lapik-lapik sebab pendakwah. Tapi mufti kena tegas. Hukum, kena hukum. Tak boleh hukum dia lewe-lewe dia, tak boleh. Maka kita jadilah ulama usul, ulama yang cintakan dunia. Kenapa? Nak jaga jawatan. Nak jagakan pangkat kita, nak jagakan kita punya kedudukan supaya tidak dibuang, dipecat. Maka kita bagi fatwa mengikut apa yang bos kita nak. Bagi fatwa mengikut apa yang Mulkan Jabariyah nak. Bukan apa yang Allah kehendaki. Maka disitulah berlakunya kerosakan demi kerosakan. Kerana mereka tak faham realiti yang ada. Tak faham realiti yang ada. Jadi orang Nasara zaman-zaman sebelum ni ramai juga ahli kitab. Sebab dia memang dapat kitab daripada keturunan dia. Ini definisi yang dibuat oleh majlis fatwa. Majlis apa ni kita kata majlis fatwa yang ada di wilayah sebagainya.
Tapi bila tiba-tiba orang Islam kahwin dengan orang Kristian, dia kata orang Kristian Alkitab boleh kahwin, maka itu penyelewengan. Jadi sebab itulah kita gambar kat sini kan, akan berlaku kan, mereka yang akan akhirnya tinggalkan iman. Bukan dia tinggalkan iman, dia kata saya keluar Islam, tidak. Dia kata saya Islam juga, ini pandangan saya, tapi pandangan dia mengikut arus Mulkan Jabariyah, mengikut arus kepimpinan kerajaan yang Jabarian yang digambarkan Nabi tadi melawan Islam. Saya tak cakap kerajaan Malaysia no. Saya nak cakap sini Mulkan Jabariyah ni daripada the whole world ni. Dia kontrol semua. Semua dia kontrol. Jadi kita pula ikut arus. Kan? Ikut arus. Siapa rujukan kita? WHO. Kenal ke kita WHO ni siapa? Kenal ke kita WHO ni siapa yang menajanya? Siapa yang bayar gaji? Orang yang duduk kat tu, Tedros, siapa bayar gaji dia? Kita kenal ke? Dia tu mukmin yang sadik ke? Yang sadik ke? Dia mukmin yang bertakwa ke? Saya minta maaf no, biar kita kaji. Banyak benda yang kita dapati. Kenapa kerosakan berlaku? Sebab di belakang agensi-agensi ini ada musuh-musuh, bukan musuh Allah sahaja, bukan musuh Islam sahaja, musuh seluruh manusia. Cuba buat kajian. Sebab tu ada orang bukan Islam, orang Cina, orang India, doktor Cina, doktor India, doktor orang putih, orang yang bukan Islam pun menentang WHO. Kerana mereka melihat penyelewengannya, jenayahnya. Kita pula jadikan WHO sebagai rujukan kita. Satu-satunya rujukan kita. Sampai kita boleh mengangkat WHO lebih tinggi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata WHO? Penyakit tak ada ubat. Apa kata Rasulullah? Setiap penyakit ada ubat. Kan dah belah mana tu? Kita boleh angkat fatwa daripada WHO lebih daripada angkat fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Di mana akidah kita ni? Di mana akidah kita? Ini perkara-perkara yang kita kena tengok. Kita kena perhatikan. Apabila fitnah itu sampai peringkat sinilah, kita kata kalau kita tenggelam air pakai hidung ni, masa itulah kita akan nampak siapa yang beriman. Orang beriman bila air dah sampai sini nak lemah tu, orang beriman dia akan fokus kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia akan fokus kepada mati dalam keadaan beriman. Tapi orang yang munafik bila dah gini, dia akan cari mana tolong. Dia tengok makhluk, dia tak ingat Allah tu. Ikut makhluk tolong. Lepas tu ada Dajjal datang. Engkau nak aku tolong ke? Boleh. Aku ulu tali kat engkau, tapi engkau kena kufur. Tak apa. Tarik kufur. Itu ambil dunia. Kemudian datang setan lain datang. Engkau nak selamat ke daripada tenggelam ni? Boleh. Aku tolong kau, tapi engkau kena ikut agama sekian-sekian ni, ikut agama one world religion. Boleh. Tak apa. Pegang. Itu ulama usuk. Ulama usuk macam itulah. Jadi ini kita nak kena faham. Bila sampai kepada ad-duhaimak ni, memang kita keliru. Kita akan keliru. Kenapa kita keliru? Sebab fatwa tu ada dua. Satu fatwa daripada ulama mukmin yang menjaga takwa. Satu lagi fatwa ulama-ulama yang menjaga arus, mengikut arus. Mengikut arus. Mengikut dunia yang digambarkan oleh Rasul SAW sebagai ulama jahat, ulama usuk, ulama dunia. Jadi memang bila sampai dekat tu kita akan pecah. Kita akan pecah ni. Pecah tak boleh elak sebab manusia ni jiwanya kering daripada iman. Dia kuasai oleh nafsu. Jadi inilah insyaAllah sebahagian perkara yang mungkin saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada suatu kebaikan lah. Saya minta maaf. Anda kata saya cakap ni mungkin ada terlebih ke apa, terkasar ke, tertinggi suara ke, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang diberikan Allah kekuatan insya-Allah untuk istiqamah dengan ikhlas, duduk di bawah Islam, Quran dan sebagainya. Itu hadis Nabi. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Bagi mereka yang baru masuk ni, saya minta maaf. Kalau boleh cuba tengok daripada awal, dengar daripada awal lah. Mungkin ceramah saya ni taklah berapa sedap sangat, tapi tengoklah poin-poin, takut tertinggal ataupun takut tak faham. Kalau tengok separuh-separuh ni takut tak faham. Jadi minta supaya kita dapat tengok balik semula lah insyaAllah. Jadi insyaAllah akan ada program nanti masa-masa akan datang. Siapa yang nak lawak boleh jarah kami lah insyaAllah. Kami ada di Rimbunan Kasih insyaAllah di Melaka, boleh datang lah. Dan boleh cuba hubung. Dan kami tak ada apa-apa pun situ. Baru nak belajar tanam pokok, baru nak belajar sikit-sikit lah. Jadi banyak kurang, banyak lemah. Tapi insyaAllah
duduk di situ sama-sama lah. Kita nak, sebenarnya kita nak buat ladang tu untuk sama-sama kita tolong menolong, itu je kan. Bukanlah kata nak buat sesuatu yang besar, kaya jadi banyak duit kan. Tak ada, insya-Allah. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim. Kita baca doa sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbati wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fatik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa liha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atimim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah saya minta maaf sekali lagi kalau ada perkasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni sebahagian daripada hamba-hambanya yang terpilih untuk berjuang pada jalan Allah, hidup dan mati berjuang. Akhirnya Allah izin syahid fi sabilillah, insya-Allah. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.